السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. أما بعد. إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita sambung majlis ta'lim ini. Kita sampai pada pertanyaan yang ke-45. Pertanyaan yang ke-45. Jika dikatakan kepadamu, siapakah seburuk-buruk makhluk yang wajib bagi kita untuk membenci mereka? Oh, subhanallah. Ada makhluk buruk dalam dunia ni, kita mesti benci mereka kerana Allah. Tak boleh sayang mereka, kena membenci mereka. Dan benci itu bukan kerana peribadi, kerana Allah. Dia masuk dalam bab wala dan bara. Apa makna wala? Mencintai apa yang dicintai oleh Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Apa makna bara? Melepaskan diri daripada apa yang dilepaskan diri oleh Allah, dan membebaskan diri daripada apa yang Rasulullah bebaskan diri dia. Termasuk dalam bab bara ialah membenci. Kita benci apa yang Allah benci di atas nama Allah dan di atas sebab-sebab kerana Allah. Apa yang dibenci oleh Rasulullah kita mesti benci. Rupanya ada makhluk yang dipanggil dengan seburuk-buruk makhluk, wajib kita membenci. Kalau ditanya kepada kita siapakah makhluk tersebut itu, maka dia kata, maka kamu katakan mereka adalah Yahudi dan Nasara serta musyrikin. Siapa ini seburuk-buruk makhluk? Katakanlah mereka itu adalah Yahudi, Nasara, dan mereka itu adalah kaum musyrikin. Kita benci mereka kerana Allah. Kata Allah sebut di dalam Al-Quran tentang Yahudi, tentang Yahudi, tidak ada kaum yang lebih benci kamu. Kamu tidak akan dapati kaum yang lebih benci kamu daripada Yahudi membenci orang-orang Islam. Pasal itu Nabi kata, jangan kamu memulai bagi salam pada Yahudi dan Nasara. Jangan mula. Kita jangan mulakan bagi salam kepada orang Yahudi dan orang Nasara. Tapi kalau dia beri salam pada kita, cukuplah kita kata wa'alaikum. Cukuplah kita jawab wa'alaikum. Terus dok ambil hati dia sangat. Dan ada hadis menyebut, bila kita berjalan, kita berhadapan dengan Yahudi dan Nasara, hadis suruh kita himpit dah. Bukan pergi pukul dia, tapi kita bawa diri kita terhimpit, biar dia pergi ke tepi jalan. Subhanallah, saya tengok di Iraq, orang-orang Iraq ni negeri miskin, negeri perang, tapi itu ada pada mereka. Dia berjumpa orang Kristian, dia pun akan jalan sampai orang Kristian tu akan pergi ke tepi jalan. Kita tak, kita pergi jalan terus kat dia. Kita duduk tepi jalan dan sekali kita minta sedekah. Ini kita lah ikhwatul iman. Mereka seburuk-buruk makhluk. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam
khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir daripada golongan ahli kitab dan musyrikin akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk Allah. Allah guna perkataan syarrul bariyah. Syarru min khalqillah. Seburuk-buruk daripada apa yang Allah buat. Mereka ini seburuk-buruk. Kata dalam tafsir Adwaul Bayan Muhammad Amin Asy-Syanqiti, dia kata ulaika syarrun minal hayawanat wad dawab. Quran kata syarrul bariyah bermakna mereka lebih buruk daripada haiwan-haiwan dan binatang empat kaki. Mereka lebih buruk. Buruk tak buruk di hari akhirat mereka kata apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Buruk tak buruk itulah mereka. Di hari akhirat masa duduk atas dunia diminta semua, demo tu demo senang. Bila sampai di hari akhirat dia minta benda yang hina, ya laitani kuntu turaba. Celakalah aku, binasalah aku. Kalaulah boleh hari ni aku jadi pasir, aku jadi turab. Syarrul bariyah itu lebih hina daripada turab, daripada tanah. Kenapa tanah dikata hina? Semua benda tumpang atas tanah. Tapak kaki, najis, muntah, semua tumpang atas tanah. Bahkan manusia mati simpan dalam tanah. Pecah perut, jadi semua bangkai daripada tanah. Tiba-tiba di hari akhirat orang kafir minta dia jadi benda yang hina itu tanah. Subhanallah. Pasal itu bila manusia ini hina, pasal itu manusia ini bila dia sombong, Allah kata apa dah? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kan? Daripada tanah kami cipta kamu, jangan lupa. Ke tanah kami akan kembalikan kamu. Daripada tanah kami akan hidupkan kamu balik. Dan itulah di antara alasan yang agak kuat yang diberikan oleh iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana nak terjadi penghormatan sedangkan aku daripada api dan Adam daripada tanah? Di atas sifat sebagai makhluk yang tidak melibatkan agama, alasan iblis itu benar. Kalau ada perbandingan di antara api dengan tanah, api itu lebih agak kuat, tanah itu hina. Tetapi syarrul bariyah bermakna lebih hina daripada tanah yang dipijak, lebih hina. Siapa dia? Iaitulah orang-orang yang Allah katakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab, iaitu orang-orang daripada ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang daripada musyrikin. Jadi ikhwan, ada kupasan para ulama tafsir Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka dipanggil ahlul kitab? Satu, sebab mereka mendapat kitab daripada langit. Quran menceritakan lu'ina lillazina kafaru min bani Israel. Kami laknat orang kafir daripada bani Israel ni, ahlul kitab. Kenapa mereka dilaknat? Sebab mereka ada kitab, mereka pindah. Yahudi dalam suratul Fatihah dikatakan sebagai al-maghdubi alaihim, Yahudi. Nasara dikatakan waladhdallin, yang sesat. Apa perangai Yahudi? Perangai Yahudi teruk. Apa dia? Cancel. Dia cancel apa yang Tuhan wahyukan, dia tulis baru. Perangai itu menyebabkan mereka menjadi syarrul bariyah, makhluk yang paling hina, lebih hina daripada hayawanat dan wadawab, haiwan-haiwan dan binatang-binatang empat kaki, lebih hina. Apa perangai Nasara? Perangai Nasara, dia tidak padam apa yang ada, dia cuma tambah bagi banyak. Dua-dua perangai ini Allah laknat dan Allah kata syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Termasuk perangai Yahudi dan Nasara yang sama apa dia? Bunuh para nabi.
bunuh para nabi. Yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq. Mereka telah bunuh nabi-nabi tanpa hak. Tanpa hak. Banyak nabi-nabi yang mereka bunuh tanpa hak. Yahudi, kalau nabi itu bukan daripada bangsa Yahudi, dia tak mau. Tak cakap Yahudi, dia tak mau. Pasal itu di antara orang yang bunuh Nabi Isa, siapa dia? Yahudi. Dia yang bercita-cita nak bunuh Isa. Dia tak suka. Sebab Isa bukan daripada darah Yahudi, daripada bangsa Iram. Dia tak mau. Injil tidak datang dalam bahasa Hebrew. Dia tak mau. Maka Allah kata perangai mereka ni syarul bariyah, buruk. Musyrikin, pasal apa mereka jadi syarul bariyah? Kerana mereka menduakan Allah, syirik. Mereka buat berhala, buat tokong, syirik. Ikhwan, sama ada nama mereka musyrikin ataupun Yahudi ataupun Nasara, mereka ada alamat yang menyebabkan Allah benci mereka. Apa alamat pada Yahudi? Pindah apa yang ada dalam Taurat. Apa alamat yang ada dalam Nasara? Tambah apa yang tak boleh tambah. Apa alamat ada pada musyrikin? Syirik kepada Allah. Maka umat Muhammad kena hati-hati. Bila Nabi Muhammad mai, Nabi Muhammad tak bagi kita buat bid'ah. Pindah tak boleh, buang tak boleh, tokok tak boleh, tambah tak boleh. Nabi kata apa pasal bid'ah? Syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk pekerjaan kamu tak ikut aku, Nabi kata. Muhdatsatuha, kamu buat perangai Yahudi. Muhdatsatuha, kamu tambah. Yang kamu tambah itu kesemuanya bid'ah, yang bid'ah itu kesemuanya sesat, dan tempat ini masuk neraka. Dan Nabi tak bagi kita buat syirik. Nabi berulang-ulang kali Nabi sebut, inna ruqa' wat tamaim wat tiwalah syirkun, man halafa bighairillah faqad asyrak. Siapa yang jampi serapah, tak pakai doa Nabi, tak pakai ayat-ayat Al-Quran, siapa yang pakai tangkai menangkai di badan kah, di kedai kah, di kereta kah, di rumah kah, di binatang kah, Nabi kata. Siapa yang pakai susuk, Nabi kata. Kesemua ini Nabi kata syirik. Dan siapa yang bersumpah tidak pakai nama Allah, maka dia juga syirik kepada Allah. Maka benarlah perkataan yang disebut oleh Ibnu Qayyim. Apa dia? Syarrul bariyah adalah orang yang meninggalkan semua petunjuk Nabi Muhammad. Dia juga syarrul bariyah. Kadang-kadang orang Islam buat benda ni. Kita benci orang Yahudi, kita benci orang-orang Nasara, kita benci sikap yang ada pada mereka, sampai mereka itu jadi seburuk-buruk makhluk. Kita benci, kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima perangai orang-orang musyrikin, mereka syirik kepada Allah. Bila Nabi tanya pada orang musyrikin, kenapa buat syirik ni? Kenapa duk minta pada tokong? Apa dia kata? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah tokong-tokong ni, tetapi sekadar mereka mendekatkan kami pada Tuhan. Jangan buat perangai ni. Ini perangai syarrul bariyah, perangai yang buruk, dan wajib kita benci perangai ni. Orang hari ni dengan berkat doa Abdul Qadir Jilani, dengan berkat doa baginda Ali, la ilaha illallah, berkat doa baginda Ali, pui kiri pui kanan, dengan berkat wali Songo, dengan berkat wali Ghaus, wali Abdal, dengan berkat Sultan Arifin di Pulau Besar. Ini semua kerja syarrul bariyah, tak boleh buat. Dan kalau orang Islam buat benda tu, kita wajib benci perangai dia. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Kita tak boleh percaya pada malang ada pada menatang. Kita belah menatang ni, kita malang. Apa? Dulu di kampung, apa? Ikan apa? Ikan sepak ke? Ikan sepak ke ikan apa? Ke belah. Rezeki masuk. Lepas tu ikan yang cantik tu, apa nama? Lohan. Orang punya beli lohan kan nama dia. Lohan ke boyan? Oh, lohan kan? Beli ikan tu kan. Beli ikan tu kira ong lah, rezeki ni. Ini semua kerja syirik. Tak ada. Tak ada satu binatang kita belah kita jadi sihir. Tak ada satu binatang kita belah kita jadi ong. Tak ada, ikhwan. Tidak ada. Tak ada malang yang dibawa oleh burung hantu. Tidak ada. Malang ni ada pada mana? Malang ni ada pada syirik. Malapetaka ni ada pada mana? Ada pada bid'ah.
Ada pada perangai suka meminda apa yang Allah tak bagi pindah. Suka tokok tambah apa yang Allah tak benarkan kita tokok tambah. Kita tak boleh buat, kita buat. Ini semua kemalangan-kemalangan yang menyebabkan dunia menanggung sengsara perbuatan insan. Betul. Bila Allah binasakan umat dulu, Allah guna satu perkataan, fa ahlaknahum bidzunubihim. Kami hancurkan mereka kerana dosa mereka. Dosa. Dalam banyak-banyak dosa, dosa apa paling besar ikhwan? Syirik. Sampai Tuhan tak mampun. Subhanallah. Bagaimana kita boleh biar orang melakukan syirik tanpa kita bagi wa'iz, pelajaran dan peringatan? Lepas itu bila dalam negara kita ni dululah, lah ni saya tak tahulah, zaman saya muda-muda dulu, bila tentera-tentera beli kapal selam baru ke, kapal terbang baru, tepun tawak. Pecah buah nyok. Betul-betul perang yang riang cik. Siapa nak betulkan akidah ini? Kalau tak tepun tawak, tak boleh start. Tekan enjin tak boleh start. Dia tak tahu enjin tak pasang lagi, tak boleh start lah. Dia percaya ni, dia kata pasal tak tepun tawak lah sial jadi lagu ni. Tiba-tiba naik bawa nuri tu, bawa askar, bawa nuri tergantung atas pokok ketapang. Dia kata ni pasal tak tepun tawak lah. Ini semua kerja-kerja musyrikin. Ini kerja seburuk-buruk makhluk. Tiba-tiba kita ada perangai tu, maka Allah kata fa ahlaknahum bizunubihim. Kami hancurkan mereka kerana dosa besar mereka. Ya betul ikhwan. Kita ni jahanam bukan pasal kita tak makan, bukan pasal kita miskin. Kita jahanam, kalam Allah kata pasal dosa kita. Dan Nabi dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi kata ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah benda-benda yang boleh merosakkan kamu. Ada 7 Nabi kata. Nabi senarai satu persatu. Nombor 1 Nabi letak apa dia? Asyirku billah. Syirik kepada Allah. Mubiqat Nabi kata, syirik pada Allah ni bagi rosak kehidupan dan amal kamu. Antum tengok hubungan syirik dengan bid'ah. Bila orang tu buat syirik, Iblis tahu Allah tak ampun dosa dia. Dan Iblis hasut orang buat syirik, dan dia guna syirik itu dengan nama usaha lah, khatiak lah. Dia bubuh macam-macam nama. Bila orang tu lepas, orang tu tak tergoda dengan dia, dia suruh orang tu buat bid'ah. Pasal apa? Pasal dia tahu bid'ah ni seburuk-buruk perbuatan. Nabi kata siapa buat bid'ah Tuhan tak terima amalan dia. Kerja Iblis. Dan bid'ah dengan syirik Nabi kata syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk Allah. Jadi tak boleh ikhwan, satu bid'ah pun kita tak boleh buat. Kata Imam Ibn Taymiyah Syekhul Islam dalam kitab dia Majmu'ul Fatawa, sesiapa yang bangun menegakkan bid'ah dengan hujah, dia tahu benda tu bid'ah, dia tegakkan hujah, dia cerita satu persatu dengan hati yang menyintai kaum dia, dia sayang pada kaum dia, dan dia bagi tahu pekerjaan itu bid'ah, dia sebut satu persatu dalil, tiba-tiba dia diperangi, dia dimusuhi. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, sesungguhnya ketahuilah, dia menegakkan sunnah dengan jalan sunnah, dengan niat kerana Allah, nak membawa manusia datang kepada Allah. Kalau dia mati sebagai syuhada di jalan Allah. Tak pilih lahar datu pun tak apa. Subhanallah, ikhwatul iman. Butanya kita tentang makna syarrul bariyah. Pasal itu Imam Ahmad membawa satu hadis, Imam Ibn Kathir, dia ambil hadis ni, dia bubuh dalam tafsir Ibn Kathir. Imam Ahmad bawa hadis ni, iaitu Abu Buraidah ni maula Abu Hurairah. Dia satu orang yang hamba kemudian dimerdekakan oleh Abu Hurairah. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khairil bariyah. Nabi kata, nak tak aku cerita pada kamu siapakah sebaik-baik makhluk? Siapa dia sebaik-baik makhluk? Sahabat kata, bala ya Rasulullah, ya nak tahu. Nabi kata, rajulun akhadha bi'anan firasahu fi sabilillah, kullama kanat hay'ah istawa alaihi. Nabi kata sebaik-baik makhluk adalah orang
yang dia ini datang dengan kekang kuda, dengan apa, kuda punya tali bawa tu, dia datang dengan kuda punya kekangan tu. Tiba-tiba dia mendengar seruan sabilillah, dia memacu kuda dia dan dia gugur sebagai syahid. Dia ini Nabi kata khairul bariyah, sebaik-baik makhluknya Allah Ta'ala cipta. Dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, Nabi kata apa? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang mara ke hadapan, dalam hati dia nak mengangkat agama Allah, nak mengangkat agama Allah, dan dia mati dengan niat itu, Nabi kata dia mati sabilillah, dia mati sabilillah. Ini Nabi kata khairul bariyah, makhluk yang paling baik Allah Ta'ala buat. Apa bangsa dia, apa nama dia, apa warna kulit dia, berapa umur dia, tuakah, muda, miskinkah, kaya, tak penting, dia telah masuk dalam khairul bariyah. Khairul bariyah ni Tuhan nak bagi apa ikhwan? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabbah. Itu khairul bariyah. Dan banyak sahabat-sahabat dah masuk syurga dah. Lepas tu Nabi tanya lagi sahabat dalam hadis Imam Ahmad itu. Nabi kata ala ukhbirukum bi khairil bariyah. Mau tak aku nak cerita lagi satu khairul bariyah? Nak dengar tak? Sahabat kata bala ya Rasulullah, nak dengar. Nabi kata rajulun satu orang laki-laki yang berada di tengah-tengah kambingnya. Satu orang laki-laki berada di tengah-tengah kambing, dia duduk gembala kambing. Tiba-tiba dia dengar suara azan, dia semayang kat situ. Nak tinggal kambing, nak lari pergi masjid, tak ada nah. Saat ni kambing tu nanti jadi kekah pula. Dia semayang di situ. Padang pasir punya hal kan, jauh, masjid memang jauh. Macam mana semayang? Dia dengar suara azan, dia semayang di situ. Yuqimus salah wa yu'tuz zakat. Dia semayang, habis dia semayang, dia kira kambing dia cukup tak lagi zakat dah. Maka Nabi kata apa? Inilah khairul bariyah. Dulu kan kita berkeluar kambing sebagai zakat, berapa puluh ekor, zakat dia berapa puluh ekor keluar. Katalah 40 ekor kambing, 5 ekor ke 10 ekor tu sebagai zakat. Ui, kurang oh. Kurang. Kena musim korban pula time tu. 10 ekor sebagai zakat. Kalau seekor kambing 800, 8 kali 10 tak main 8,000 lebih. Betul Pak Long? Pak Long kontraktor tahu lah kira. 8,000, 10,000 ni, ui besar. Dia semayang di tengah kambing dia, dia boleh ingat, dia kira-kira zakat ni kena tak? Nabi kata inilah orang khairul bariyah. Lepas tu Nabi kata dalam hadis Imam Ahmad ni, ala ukhbirukum syarrul bariyah. Mau tak aku cerita pada kamu siapa dia makhluk yang tak guna ni? Siapa dia makhluk yang paling jahat ni? Lebih jahat daripada haiwan dan binatang melata. Sahabat kata bala ya Rasulullah. Nabi kata alladhi yas'alu billah wa la yu'ta bihi. Satu orang mai kat dia, kawan tu meminta sesuatu kepada dia di atas nama Allah. Kawan tu minta di atas nama Allah, kawan tu susah. Dan kawan tu minta di atas nama Allah. Dan kawan tu tidak berbohong, minta bantuan dia. Kawan tu kata demi Allah saya susah, saya minta bantuan. Tiba-tiba dia kata, biarlah, aku tahu hang susah, tapi aku ingat daripada aku tolong hang RM10, biar aku pergi basuh kereta pun RM10 per hati. Lagu tu dia kata. Nabi kata inilah syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Imam Ibn Katsir kata syarrul bariyah ini siapa dia? Yahudi, Nasara dan musyrikin. Dan jangan kita ambil alamat-alamat mereka tu, nanti kita akan jadi syarrul bariyah. Ikhwatul iman, itu adalah makhluk yang kita kena benci mereka. Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasuluh yuwaduna man haddallaha wa rasulah
engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Siapa dia syarul bariyah? Dalam Mujadalah ni ayat 22, orang yang menentang Allah dan Rasul. Quran kata apa dia? Kamu tak boleh mencintai orang yang menentang Allah dan Rasul. Tak boleh. Ayat ini turun dalam perang Badar, menyebabkan bapa membunuh anak, anak membunuh pak saudara, abang membunuh adik, adik bunuh abang, bapa, macam-macam jadi. Maka Allah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir. Kalau kaum itu beriman pada Allah dan hari akhirat, mereka tidak akan yuwaddu, tidak akan berkasih sayang man hadallaha wa rasulah, orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Kita tak boleh sayang. Walaupun dia orang Islam, perbuatan dia kita tak boleh sayang. Pasal tu bila hilang maksiat tu pada diri dia, kita kembali berhubung dengan dia. Selagi ada halangan untuk kita sayang dia, kita tak boleh sayang dia. Siapa dia? Orang yang menentang Allah dan Rasul. Tak boleh. Pasal tu Yahudi, orang kafir ni ada dua jenis. Satu orang kafir, dia mai pada kita, kita kata golongan harbiyun. Dia mai, dia nak lawan dengan kita. Dia sebut aja sikit aja pasal Islam, dia nak lawan. Ini semua syarul bariyah. Ada orang kafir nombor dua, dia mai pada kita, dia tak meminta apa, dia hanya minta satu aja. Apa dia? Tegaklah kepada kami keadilan. Apa yang menjadi hak kami, bagilah pada kami. Dan apa yang menjadi hak kamu, kami tak tuntut apa-apa. Maka Nabi membenarkan kita mengadakan perjanjian dengan mereka. Bacalah awal-awal surah Taubah. Allah membenarkan kita mengadakan perjanjian. Pun demikian, Allah kata, orang kafir hati dia tak pernah elok dengan kamu. Subhanallah. Nabi sebut, man adza zimmiyun faqad azani. Man adza zimmiyun faqad azani. Siapa yang menyakiti kafir ni, dia macam menyakiti aku. Pun demikian, Nabi kata, kafir itu adalah satu agama mereka. Mereka tetap tak suka kat kita. Maksud dia apa, ikhwan? Hati dia tu, dia boleh putar bila-bila masa. Yang Muslim boleh jadi munafik, takat tu kita baca cukup, tambah yang kafir. Maka tetap kita kena berhati-hati. Tapi selagi dia tak ceroboh kita, kita tak boleh ceroboh dia. Ini adalah kita punya garis panduan. Tetapi pun demikian, kesyirikan dia menyebabkan dia syarul bariyah. Dia menduakan Allah, dia tak mau syahadah, dia syarul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Tuhan buh dia tak mana? Dalam neraka Jahannam, kekal dia selama-lamanya. Kita benci mereka itu. Baik ikhwan, pertanyaan yang ke-46. Tadi 45 dan 46. Jika dikatakan kepadamu, apakah itu demokrasi? Tengok dia main dah. Tak pasal-pasal dia keluar soalan ni. Jika ditanya kepadamu, dalam syarul bariyah tu dia keluar, apa itu demokrasi? Saya tak langkau apa pun. Memang tajuk dia main macam tu. Apa kata? Apa kita nak kena jawab kalau soalan itu dibangkitkan kepada kita? Tengok apa dia nak cakap. Ikhwan, buku kita baca ni buku Arab, terjemah Melayu. Jadi masa tuan kitab kita ni dia tulis buku dia ni, memang itulah soalan dia. Maka penterjemah ni terjemah sebiji-sebiji lagu tu. Jika dikatakan kepada kamu, apakah itu demokrasi? Maka kamu katakan, kita jawab pada dia, ia, yang kata demokrasi itu adalah hukum yang berlandaskan atas kekuasaan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang bukan berlandaskan kitab Allah dan sunnah Nabi. Itu dia. Semua cari pasal. Yang ni saya duk tengok dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Ni Dewan Bahasa Pustaka. Dia bagi 3 takrif demokrasi. 1, sama juga, sedangkan pengarang kitab ni dia Arab, dia tak baca Dewan Bahasa Pustaka.
Dia harap, dia tak baca Dewan Bahasa Pustaka, tapi dia punya takrif tu sama. Bermakna demokrasi punya takrif British yang buat. Mana negara-negara yang dijajah oleh British, dia akan ada takrif yang sama. Bermakna istilah demokrasi bukan daripada kita. Dia kalimah yang baru dibuat oleh penjajah. Tak apa, kita bukan nak bincang tu, kita nak bincang apa takrif dia. Dalam Dewan Bahasa Pustaka dia bagi 3. Satu, bila sebut demokrasi, pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pilihan raya berparlimen. Perwakilan pemerintahan dengan demokrasi yang dijalankan secara perwakilan unik, dilakukan secara perwakilan. Ini demokrasi. 28 juta rakyat Malaysia nak pergi duduk Putrajaya, nak bagi seorang satu kursi, seorang satu meja jadi menteri, tak boleh lah. 28 juta. Maka dia kena lantik satu wakil dia. Dia lantik sebagai pemerintah dan wakil itu buat apa yang dia mahu. Pemerintahan berdasarkan kemahuan rakyat. Itu demokrasi yang pertama. Yang kedua, dia kata unit politik ataupun sosial yang pada dasarnya dikuasai oleh semua anggota. Demokrasi bermakna semua orang ada hak pada kerajaan ini. Kerajaan ini bukan milik satu orang, dia milik semua orang. Semua orang berhak kritik. Semua orang boleh ubah, semua orang boleh pindah. Yang ketiga, keadaan sosial tanpa perbezaan keistimewaan kelas. Yang ketiga, demokrasi bermakna semua mendapat hak sosial tanpa dia itu dikasta-kastakan. Orang Melayu kah, orang India kah, orang Kadazan kah, Iban kah, di atas nama rakyat Malaysia tidak ada keistimewaan Melayu, tak ada istimewa siapa-siapa. Satu negara demokrasi di atas nama rakyat, mereka sama rata. Ini nama dia demokrasi. Kan bila Abdul Wahab dia nak pergi ambil harta bapak dia, sebut aja hospital, terus bapak mati. Kita nak bahagi macam mana? Abdul Wahab kata, kekanda yang tua, kekanda akan mati macam ayahanda, lebih baik semua harta kekanda bagi pada adinda. Jadi dia tanya, hang bagi ni cara apa? Dia kata demokrasi. Demokrasi terpimpin. Itu demokrasi. Baik, daripada ta'rif ini, apa masalah dia ikhwan? Masalah dia, satu orang Islam dengan satu orang kafir boleh sama ke hak dia? Tak boleh sama. Seorang Muslim lebih mulia daripada seorang yang tidak Muslim. Bila satu orang kafir duduk dalam negara orang Islam, dia kena mengakui ini. Dia kena terima ini. Tapi kalau demokrasi dengan makna penjajah, British mai pada kita, hang Islam ke, hang Melayu ke, ni tanah Melayu ke, tanah Sri Lanka ke, tanah Cina ke, aku tak peduli, aku mau demokrasi. Apa yang boleh orang Islam buat, itulah agama lain boleh buat. Kalau orang Islam boleh bang, boleh azan pakai speaker luar, speaker dalam, orang Islam boleh berarak tengah jalan, maulud Nabi, ma'al hijrah, orang lain pun boleh buat benda yang sama atas nama agama dia. Hang tak boleh kata apa, ni demokrasi. Demokrasi, agama tidak ada satu di atas, satu di bawah, satu di bawah, tidak ada. Agama semua sama. Ini adalah demokrasi yang dibawa oleh British. Maka tuan kitab kita ni, dia duk bahas ni demokrasi yang tu lah. Demokrasi. Adapun kita, kerana demokrasi ni bahasa orang putih, kita nak terjemah kok mana, nanti kita tahu lah. Kalau kita kata demokrasi itu bermakna keadilan, kita boleh setuju lah. Semua orang berhak dapat keadilan. Tetapi keadilan bukan bermakna bagi sama banyak, timbang sama rata. Tak. Keadilan apa dia? Beri pada yang berhak. Beri pada yang berhak. Dia berhak dapat, dia dapat. Dia tak berhak, dia tak dapat. Itu nama dia keadilan. Kita ada dua orang anak kan. Hafiz seorang, Haris seorang. Bagi contoh lah, anak siapa saya tak tahu lah. Bagi contoh, Salahuddin seorang. 3 lah.
Tiba-tiba birthday Salahuddin. Udin punya birthday. Ada Haris, ada Hafiz. Yang kata adil ni apa dia? Kita bagi hadiah dekat Salahuddin lah. Tapi yang kata demokrasi ni apa dia? Di atas nama budak-budak, semua kena bagi hadiah. Nanti kalau bagi kat Udin, Hafiz dengan Haris macam mana pula? Bapa Udin kata punya pasal bukan anak aku. Tapi di atas nama budak duk tengok ni. Budak bukan tahu birthday kawan tu, dia bukan tahu. Kita bagi kat Udin, nah Udin birthday Udin. Ambil. Haris dengan Hafiz kita tak bagi pasal bukan birthday dia. Di atas nama adil, adil lah kita. Tapi di atas nama demokrasi, ini tak boleh pasal sudah ada perbezaan. Maka Kak Hafiz pun walaupun birthday dia tak, Haris pun tak, bagi kat Udin kena bagi kat semua. Ini nama dia demokrasi. Kalau peruntukan dekat masjid boleh bagi, tokoh Hindu pun kena bagi, tokoh Cina pun kena bagi, tokoh Siam pun kena bagi. Pasal apa? Demokrasi. Kalau maulud Nabi kita boleh pakai jalan Penang Road ke, pakai jalan mana, Tai Pusuang pun dia boleh pakai juga. Demokrasi. Tapi kalau di atas nama keadilan, tidak. Keadilan tidak. Keadilan beri pada yang berhak. Siapa yang berhak? Siapa tuan rumah? Siapa? Begitulah. Yang ni kita duk bincang demokrasi yang dibawa oleh penjajah. Maka kerana itu istilah demokrasi yang kita pakai hari ini, para ulama kena fikir sesuatu untuk ubah ta'rif dia. Kalau kita pakai dengan makna persamaan hak, maka dia kata di sini demokrasi adalah kuasa rakyat untuk rakyat kepada rakyat, dan dia tidak memperdulikan landasan hukum hakam Allah. Tengok yang ke-47 soalan. Jika dikatakan kepadamu apa hukum demokrasi? Tadi takrif, la hukum pula. La hukum pula. Tengok. Maka kamu katakan demokrasi adalah syirik akbar. Allahu akbar. Yang ni yang tak mau nak baca ni. Demokrasi ni dia syirik akbar. Pasal apa? Pasal kita dah abang tadi, demokrasi ni kita layan kerana rakyat. Kalau rakyat nak agama, agamalah. Kalau rakyat nak entertainment, musical, rakyat nak hiburan, hiburanlah. Maka perkataan rakyat didahulukan itu satu bahaya. Satu benda yang bahaya. Cukup bahaya. Pasal itu orang kata kita mau pemimpin berjiwa rakyat. Betul? Pasal apa? Dia boleh layan. Kampung ni aman, damai, tak ada snooker. Rakyat minta snooker, pemimpin berjiwa rakyat wujudkan kelab snooker. Pasal apa? Saya berjiwa rakyat. Tidak. Pemimpin itu tidak perlu berjiwa rakyat. Pemimpin itu kena berjiwa agama, kena faham agama, kena faham ayat daripada surah Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Pemimpin kena faham ayat tu. Rakyat tak suka ke dia, tak apa. Umar Al-Khattab yang bunuh dia rakyat dia. Osman bin Affan yang bunuh dia rakyat dia, bukan orang lain. Adakah dengan matinya Osman di tengah rakyat, dibunuhnya Umar oleh rakyat, itu bermakna kepimpinan Umar tak boleh diajarah? Tak. Umar tidak berjiwa rakyat, tetapi Umar memelihara agama dia. Sepadahal hadis Muslim, Umar, Nabi kata kepada Huzaifah, Umar adalah pintu yang menutup fitnah. Fitnah ini maujun fauqa maut, seperti gelombang di atas gelombang, gelombang di atas gelombang. Wujudnya Umar menutup fitnah. Antum tengok bagaimana Umar menjadi tokoh pemimpin. Kita tengok pada sudut paling kecil yang selalu kita dah ulang. Ibnu Katsir ulang dalam Bidayah wa Nihayah. Apa dia? Kes jubah. Kes jubah, dia kena tikam. Terlentang dia, sakit. Dia pemimpin. Dia bukan perintah lagu kita Malaysia. Malaysia kecil. Umar perintah 2/3 dunia dalam ensiklopedia. 2/3 dunia. Dengan cekak. Dan itulah kuasa sekarang. 2/3 parlimen kita kena kuasai, baru kita menjadi kerajaan yang kukuh. Kalau kita tak boleh pergi 2/3,
Satu-satu kerajaan tu dia dikatakan goyah. Rupanya mengambil kaedah Umar Al-Khattab, two-third world. Dia kata two-third, kata two-four lah. Bagi korang lagu tu lah. 2/3 dunia. Tapi tengok Umar, dia tegas dalam pemerintahan. Sampai kepada wilayah benua Afrika. Datang Umar, masukkan negeri kami dalam pemerintahan hang. Umar kata jauh, tak mampu. Umar cuma ada satu. Dia kata apa Umar? Kalau hang kata hang terima aja, kami sudah rasa keamanan itu. Kalau ada lanun-lanun nak serang kami akan habaq. Kata kami di bawah wilayah Umar. Lanun tu, Jack Sparrow tu lari yang kapal tepi lagu tu lah. Gerunnya Umar Al-Khattab punya nama. Demikian apa jadi pada Umar? Dia ditikam. Tersadai dia atas katil. Datang seorang pemuda ziarah dia. Pemuda tu kucuk dari dia. Menangis pemuda tu melihat keadaan pemimpin Amirul Mukminin. Umar mengucapkan terima kasih dia ziarah Umar. Dengan laih pemuda tu pun sedih pi. Tiba-tiba Umar tengok pemuda tu jalan. Umar panggil, ta'al ya fattah. Wahai pemuda Maisan, irfa' izarak. Jubah kamu labuh wahai pemuda. Irfa' izarak, angkatlah bagi nampak mata kaki. Lebih membersihkan jubah kamu, lebih dekat dengan sunnah Nabi kamu. Fa innallaha la yuhibbul makhilah. Kerana yang labuh ini tanda sombong. Allah tak suka orang sombong. Subhanallah. Umar Al-Khattab. Dia bukan masalah rakyat, masalah apa yang ada dalam khazanah sunnah Nabi, yang tu dia bagi tahu pada rakyat. Tapi kalau demokrasi tak leh. Demokrasi kita kena bagi tahu usul, porok tak leh. Kita duk abang pasal jubah, kita duk abang pasal sembahyang cara Nabi, depa kata kat kita tak boleh yang tu porok, ranting, cabang, kita kena usul. Usul apa? Ubak tegak, dia pemimpin, dia tegak jubah rakyat dia. Usul ke tu? Tak. Apa yang ada dalam khazanah sunnah ni, yang tu dia didik pada rakyat. Dia fahamkan rakyat pada Al-Quran dan sunnah. Itu yang dikatakan pemerintahan. Pasal itu kalimah yang cantik Al-Mawardi menulis dalam Ahkam As-Sultaniyah, satu perkataan yang menarik saya rasakan. Dia kata apa dia? Al-khilafatu mawdu'ah. Menjadi pemimpin itu bermakna mengganti kenabian. Benda apa yang Nabi buat, kita kena teruskan. Apa dia kata? Hirasatu din wa siyasatu dunya bihi. Kena ambil agama, jadikan agama sebagai pengawal kepada urusan kehidupan. Agama jadi security kepada hidup kita. Dalam hidup kita ada jual beli, agama yang kawal jual beli. Dalam hidup kita kena semayang, agama yang kawal semayang. Agama yang kawal, bukan pandangan syekh itu, pandangan syekh ni, agama. Agama itu apa dia? Al-Quran dan sunnah. Ustaz punya akal tak masuk. Ustaz ni banyak akal sangat, tak masuk. Quran dan sunnah kata apa? Quran dan sunnah tak ajak kita berarak hari maulud. Tak ada arak hari maulud. Tapi dia nak buat lagu mana? Kita demokrasi, rakyat nak berarak hari maulud. Kalau pemimpin tak bagi, dia tak pangkar. Dia kata apa mangkak punya pemimpin, maulud pun tak boleh arak lah. Pemimpin ni sudah kiang, sudah gabra. Kalau aku tak bagi dia berarak, dia pergi tukar parti lain, mampulah aku. Maka menjaga hati pengundi lebih baik daripada mendidik mereka dengan agama Allah. Yang ni nama dia demokrasi. Demokrasi yang barat bawa. Ni kita duk bahas ni lah kan. Kak tak puas hati ke? Kenapa hati Pasal dia suruh beli kitab. Kalau tak ada, foto setiap lah. Kalau nak beli, jumpa Pak Long lah. Pak Long tu okey jumpa Pak Long. Kitab ni kena beli. Tengok, jangan tak puas hati. Terus ada jegil lagu tu lah. Dia tengok ni. Jadi dia bagi tahu dalam demokrasi, tang mana dia punya barah tu? Tang situ lah. Bahawa kuasa itu pada majoriti dan minoriti. Majoriti rakyat Malaysia tak mau pada sunnah, maka kerajaan kena layan hati dia.
Itu kerajaannya naik di atas demokrasi. Tak kira lah parti mana yang menjadi apa? Bahasa Melayu panggil apa? Parti mana yang menguasai kerajaan, dia kena layan kerana rakyat. Macam tengok di apa yang duk jadi di apa? Nilah dekat Sempurna ni. Apa? Lahar Datu Sabah ni kan. Baik. Boleh tak kita pergi kata, ni depa duk bubuh banner besar-besar ni. Tahlil perdana, Yasin perdana, Hajat perdana. Lepas tu dia bubuh sempena huru hara di Lahar Datu. Tulis macam besar. Kita ketahuan tak buat cara Nabi. Cara Nabi apa dia? 5 waktu kunut nazilah. Subuh baca, Zuhur baca, Asar baca, Maghrib baca, Isya baca. Berapa lama nak buat? Sebulan. Nabi bagi contoh. Pasal apa yang nak pergi buat ni benda Nabi tak buat? Kita pergi buat benda Nabi tak buat, lepas tu kita berkeyakinan benda tu baik, ini syarul bariyah. Ini perangai makhluk yang buruk, yang wajar kita membenci tindakan itu. Tapi sebuah kerajaan naik di atas kuasa rakyat, dia kena layan hati rakyat. Kalau rakyat nak buat lagu tu, dia boleh ke halang? Saya tak mau ni semua ni mau tak ikut Nabi. Rakyat nanti tengok mata dia kelipong. Oh, tak ikut Nabi ya, tak apa. Lagi sekali punya election balik kampung. Jadi pemimpin dia kena apa? Undi rakyat penting. Undi rakyat penting. Dia nak kena buat apa? Dia kena redha dengan kemahuan rakyat. Dia kena redha. Dan dia tak boleh kata benda tu bid'ah. Tak boleh kata. Walaupun Nabi kata bid'ah. Ada satu negeri dalam Malaysia ni, saya tak boleh sebutlah nama apa, di atas sebab keselamatan. Ada satu negeri dalam Malaysia ni, antum kalau pergi ceramah negeri itu, antum tak boleh sebut nama bid'ah. Dia boleh batalkan visa antum 24 jam. Dia hantar kita balik. Kita boleh sebut satu je, benda ni Nabi tak sah buat, kita tak sah buat. Sebut Nabi tak buat, tak buat. Bid'ah tak boleh. Dia marah kita gapo bid'ah ni. Dia marah kita. Kalau kita kata Nabi tak buat, tak apa. Kita kata bid'ah, visa kemasukan kita 24 jam batal. Kenapa ikhwan? Kerana kita melayan kerenah manusia. Ini barah yang ada pada kalimah demokrasi yang British bawa. Pasal itu kita kena bagi nafas baru kepada demokrasi. Bukan kuasa rakyat balik kepada rakyat. Siapa pun naik sebagai pemerintah, dia kena berhukum dengan hukum Allah. Dia kena pakai kitab Allah. Dia kena pakai sunnah Nabi Muhammad. Demokrasi kita kena ubah dengan makna keadilan, bukan makna kemahuan rakyat, bukan dengan makna majoriti rakyat. Majoriti hanya diperlukan dalam undi. Betul. Kalau satu parti kerana undi korang, menang satu parti kerana undi korang, parti apa pun yang menjadi kerajaan, dia pakai jentera kerajaan, benda paling besar amanah Tuhan bagi pada dia, mencelikkan rakyat dia tentang makna agama itu sendiri. Ini bahaya demokrasi. Ini dia katalah, dia kata. Firman Allah Ta'ala, inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Bukan rakyat maukah, rakyat tak maukah, itu bukan hal dia. Hukum itu adalah milik Allah. Antum, saya ambil sikit perkataan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Antum cuba tengok Ibn Qayyim sebut dalam buku dia A'lamul Muwaqqi'in. Antum tengok perkataan Ibn Qayyim. Itu ayat, dia bawa ayat daripada surah Al-Qasas. Ayat daripada surah Al-Qasas. Allah Ta'ala berfirman, fa illam tastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ayat ni Allah Ta'ala kata, fa illam yastajibu lak, kalau depa tak terima apa yang hang serukan. Allah kata kat Nabi Muhammad, kalau depa tak boleh terima apa yang hang bawa, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, depa menurut hawa nafsu mereka.
Kalau apa yang Nabi bawa orang tak boleh terima, ketahuilah depa sedang ikut hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa lagi sesat dalam dunia ni kalau bukan orang ikut hawa nafsu dan dia tinggal petunjuk Allah? Petunjuk Allah ni siapa bawa, ikhwan? Nabi Muhammad. Siapa dia lebih sesat daripada orang ikut hawa nafsu tinggal petunjuk Allah? Inilah orang paling sesat. Kata Allah, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tak bagi petunjuk pada orang zalim. Clear dah ayat tu? Kalau depa tak mau ikut apa hang bawa Muhammad, Nabi bawa apa, ikhwan? Quran dan sunnah. Ada lagi nombor 3, nombor 4? Tak ada. Quran dengan sunnah. Dia baca Quran, dia itu rasul, pada diri dia jadi sunnah. Itu saja, Quran dengan sunnah. Kalau depa tak mau ikut apa yang hang bawa Muhammad, ketahuilah, fa'lam, hang kena tahu jalan depa tu jalan sesat. Allahu akbar. Antum boleh nampak ada ayat ni macam saya duk nampak ni. Kalau depa tak boleh terima Nabi Muhammad, baik ikhwan, satu orang dikata tak terima dan terima Nabi Muhammad, kita nak baca kod mana? Saya kata dekat sahabat, saya kata sahabat ni kena ikut sunnah Nabi. Tiba-tiba sahabat kata apalah sunnah-sunnah. Adakah sahabat tu dikatakan tolak Nabi lagi? Dah. Sebab apa? Sebab mana bukti yang tu sunnah? Dia kena ada bukti. Apa bukti dia sunnah? Saya baca satu hadis riwayat Bukhari. Saya bagi tahu kedudukan hadis. Sahih ke? Hasan ke? Daif ke? Saya bagi tahu hadis itu daripada sahabat mana dan apa penilaian para ulama hadis. Terbukti semua syarat-syarat sunnah tu melekat, ada di situ. Tiba-tiba orang tolak, baru dia dikatakan menolak apa Nabi Muhammad bawa. Bila orang tu tolak secara benar Nabi Muhammad bawa, fa'lam, Quran kata dekat kita, ketahuilah masa dia tolak tu, yang tolak tu benar-benar mengikut hawa nafsu, dan orang yang paling sesat dalam dunia ni adalah orang ikut hawa nafsu dan tolak petunjuk Allah. Hidayah tak sampai pada orang zalim. Ibn Qayyim kata apa, ikhwan? Dia kata faqismul amru ila amrain la thalithu lahuma. Berdasarkan ayat ini, urusan hanya ada 2, bukan 3. Urusan cuma ada 2, bukan 3. Imma al-istijabatu lillah wa rasuli wa ma ja'a bihi. Yang pertama, kamu mengikut dan menerima seruan Allah, atau yang kedua, wa imma ittiba'ul hawa, kamu ikut hawa nafsu. 2 aja, dia tak ada nombor 3. Dan kamu kena ingat, fakullu ma lam ya'ti bihi rasul, fakullu ma lam ya'ti bihi rasulu fahuwa minal hawa. Semua benda yang tak dibawa oleh Nabi kamu buat, itulah hawa nafsu. Subhanallah. Apa nak kata, ya kawan? Kita sebagai pemimpin, kita nak layan rakyat punya mau, tak boleh. Kita kena buat apa? Urusan ada 2. Imam mengikut Allah dan Rasul, imam mengikut hawa nafsu. Macam mana ikut Allah dan Rasul? Quran, sunnah. Macam mana yang ikut hawa nafsu? Ma lam ya'ti bihi rasul, apa yang Rasul tak bawa kepada kita, fahuwal hawa, itulah hawa nafsu. Fahuwa minal hawa, itulah hawa nafsu. Habis hawa nafsu. Antara buat kunut nazilah di Lahar Datu dengan baca Yasin perdana, Hajat perdana, 2 ni, yang mana Nabi bawa? Mana Nabi bawa? Kita tanya para ulama satu Malaysia ni, yang mana Nabi bawa? Bila jadi kecoh-kecoh ni, lebih-lebih kecoh pertempuran di antara 2 orang Islam ni, kecoh macam ni, nak selesai macam mana? Nak selesai dengan Yasin perdana ke? Nak selesai dengan kunut nazilah ke? Yang mana jelas hadis sahih Nabi bawa? Semua orang jawab kunut nazilah, tapi buat juga Yasin perdana. Apa dia? Urusan cuma ada 2, ikut Nabi atau layan hawa nafsu. Yang layan hawa nafsu, dia berada di atas kesesatan yang sangat jahat. Subhanallah.
Ini bahayanya demokrasi. Antum nampak demokrasi punya bahaya. Tapi Abdul Wahab dah abang dah, demokrasi terpimpin. Abang dia jawab, terpimpin kepala otak hang, dia kata. Pasal harta aku nak bagi ke hang. Ikhwan, adakah kita musuh dengan kalimah demokrasi? Kita musuh demokrasi yang British bawa. Kerana itu nama demokrasi kena diterjemah dengan kamus yang baru. Demokrasi tak boleh kita baca kuasa rakyat kepada rakyat untuk rakyat kembali pada rakyat. Demokrasi kita kena bracketkan dia keadilan. Barulah diberi kepada yang berhak, pada yang tak berhak tak payah bagi. Apa hak kita? Mengikut Allah dan Rasul yang diutuskan. Titik. Bila main pilihan raya satu-satu parti, dia kata tak buat tahlil ke, tak baca Yasin ke, kita kena ada hubungan dengan langit. Kita kata selamat tinggal Romeo, selamat jalan. Nabi perang Badar, bila dia baca Yasin? Oh, Nabi tak apa Yasin ke? Ni duk berlaku perang Badar, ada Nabi pergi buat tahlil perdana, ila hadratus Nabi Mustafa Al-Fatihah, ada. Ni perang Badar tak buat kan? So cik duk diam-diam. Cik duk diam-diam. Jangan membida'ahkan urusan kita dengan Allah. Ini bahaya demokrasi, dan dia kata demokrasi adalah syirik akbar. Kita tengok tak mana bahaya dia. Kita tahu yang tu kita punya duk belajar kan. Kita punya duk belajar yang lawyer-lawyer dalam Malaysia ni, istana kehakiman dalam negara, dia pakai lagu mana kita tak tahu. Kita bukan ketua hakim, kita bukan lawyer, kita bukan pendakwa raya. Cuma kita baca sebahagian daripada maksud demokrasi itu mengandungi racun yang sangat besar. Baik. Firman Allah Ta'ala, wala yushriku fi hukmihi ahada, dan tidak mengambil seorang pun menjadi sekutu dalam menetapkan keputusan Allah. Satu orang pemimpin, dia nak memutuskan, dia tak boleh ambil apa-apa syirik. Tak boleh ambil. Tak boleh ada satu kuasa menghalang pemimpin menegakkan hak Allah. Tak boleh. Tak boleh. Pemimpin Islam, dia nak kena buat undang-undang Islam. Tiba-tiba ada satu benda dalam negara dia layan, yang benda tu menghalang hukum Allah. Tak boleh. Kecuali ulama kita sebut, seperti Ibn Taymiyah ni semua, dia sebut apa? Satu benda yang kalau dia redah juga benda tu, negara dia hancur total. Yang tu dia boleh tangguh menegakkan apa-apa yang Allah suruh tegak. Pasal apa? Kehancuran lebih besar. Kehancuran lebih besar. Masalah apa dia? Kita semua dalam Malaysia dah sepakat dah nak buat undang-undang Islam. Tengok-tengok White House hantar main roket. Masalahnya White House hantar main roket. Israel ni terbang turun ke airport Pulau Pinang. Dia pergi cari negeri-negeri nak buat undang-undang Islam. Kena satu bom dia, kita jadi Nagasaki dengan Hiroshima. Maknanya hancur tu hancur apa? Sagon pun tak hancur lagu tu. Ketika itu kita memelihara diri daripada mudarat, seperti Nabi sendiri buat. Nabi dah pakai dah ihram ni semua. Tiba-tiba dia sekat Nabi. Dan Nabi tak redah buat peperangan dengan mereka. Nabi sanggup buat dam. Nabi sanggup tanggalkan umrah dah di kawasan Hudaibiyah tu. Dia sanggup tanggal. Pasal apa? Mudarat depan besar. Bantuan Allah di belakang, masa depan lebih besar daripada itu. Itu saja bab-bab yang kan, satu dua benda yang tak sampai lagu tu. Pemimpin kena berusaha fahamkan rakyat dia apa itu hukum Allah. Ikhwan, saya baca satu fatwa. Fatwa ni daripada Bin Bas. Bin Bas. Ada cuba dengar. Ni satu dia sebut di antara benda yang boleh buat Islam seseorang itu jadi rosak. Islam satu orang tu boleh jadi rosak. Dia kata barang siapa berkeyakinan bahawa setiap tuntunan barang siapa berkeyakinan bahawa selain tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna, atau selain ketentuan hukum Nabi lebih baik
daripada Nabi bawa, orang itu boleh jadi kafir, dia kata. Satu orang dia percaya yang Nabi bawa ni orang sempurna, yang dia fikir, yang dia duk rancang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad. Macam tu dia percaya. Macam tu lidah dia, macam tu hati dia, macam tu gerak kerja dia. Bin Baz kata apa? Dia boleh keluar daripada Islam. Lepas tu dia bagi contoh. Sebagaimana dia kata, mereka yang mengutamakan aturan-aturan manusia yang melampau batas, lagi menyimpang daripada hukum Allah, yakni aturan-aturan Taurut, dan menyampingkan hukum Rasulullah, maka yang berkeyakinan seperti itu adalah kafir. Bin Baz kata. Antum tengok satu orang pemimpin, dia angkat sumpah. Dia angkat sumpah. Agung pun sign. Agung pemimpin. Agung lantik pula orang nak buat kerja. Pasal Agung kalau buat kerja tak boleh lah dia Agung. Dia pun dah uzur dah. Dia masuk pejabat, keluar pejabat, dia boleh kena heart attack, masuk CCU, ICU, dan sekali bye-bye lagi tu. Dia tak boleh buat kerja. Dia Agung. Dia just bagi order. Dia bagi order sampai, dia kerak, dia makan. Tu Agung. Yang nak buat kerja ni pencacai dia. Hak menteri, Perdana Menteri ni pencacai Agung lah. Mereka ni yang angkat sumpah semua, Agung kena sign. Kalau Agung buat rangi hari tu, kalau jadi Perdana Menteri pun tak sah, tak rasmi. Dia kena sign. Walaupun dia sign dengan kaki, kira sign. Tak boleh marah ke dia. Dia Agung. Dia pemerintah. Dia kena fahamkan rakyat dia bahawa sunnah Nabi ni petunjuk yang paling baik. Tak boleh ada benda lain mengambil alih tempat petunjuk Nabi. Ini kerja pemimpin. Antum kecil ke besar kerja ni? Dalam hadis Bukhari, bila Abi Zar minta kat Nabi, pasal tu Nabi kata, innaha la amanatun wa innaka la dha'ifun wa innaha yaumal qiyamah nadamatun. Abi Zar, hang ni lemah, hang tak boleh buat benda ni. Tugas hang minta ni besar, amanah, dan hari akhirat ramai menyesal sebab minta benda ni. Nabi tak bagi kat Abi Zar. Wahai Abi Zar tu sahabat ahli syurga. Bin Baz bagi contoh. Dia kata contoh. Satu, keyakinan bahawa aturan-aturan dan perundangan-perundangan yang dicipta manusia lebih utama daripada syariat Allah. Atau berkeyakinan bahawa aturan Islam tidak layak untuk diterapkan pada abad moden ini. Atau berkeyakinan bahawa Islam adalah sebab kemunduran kaum Islam. Atau berkeyakinan bahawa Islam itu khusus mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya sahaja dan tidak mengatur segi kehidupan. Dia tak mau pakai Islam, dia duk ingat macam tu. Mana boleh Islam ni sembahyang, puasa, zakat, haji boleh lah orang pakai. Ini kita nak antara bangsa nak pakai Islam apa? Dia ingat macam tu. Dan itu menjadi punca dia tolak Islam. Bin Baz kata ingatan itu memutuskan dia dengan iman. Ataupun kata Bin Baz berpendapat bahawa melaksanakan hukum Allah seperti potong tangan pencuri atau merejam pelaku zina yang telah kahwin tak cocok lagi dengan zaman sekarang. Pasal apa dia tak buat undang-undang ni? Pasal dia ingat macam tu, dia simpan macam tu, dia cakap macam tu. Bin Baz kata putus dia dengan Islam, putus dia dengan iman. Atau kata Bin Baz berkeyakinan bahawa boleh menggunakan selain hukum Allah dalam segi muamalat, syariat, perdagangan, sewa menyewa atau dalam hukum jenayah atau lain, sekalipun tidak disertai dengan keyakinan bahawa hukum tersebut lebih utama daripada syariat Islam. Kerana dengan demikian bererti dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan tiap-tiap orang yang menghalalkan apa yang sudah jelas dan tegas diharamkan oleh Allah dalam agama seperti zina, minum khamar, riba, menggunakan undang-undang lain daripada syariat Allah, maka ia menjadi kafir menurut kesepakatan para ulama.
Ikhwan, satu pemimpin dia naik, dia kena terang benda ni pada rakyat dia. Sebahagian benda dia tak boleh buat, bukan pasal dia tolak, bukan pasal rakyat tak mau, pasal kondisi, pasal keadaan. Itu tak apa. Pasal apa Malaysia sampai lah tak buat undang potong tangan mencuri? Kalau kita tanya orang besar-besar, dia kata pasal rakyat belum faham lagi. Dia kata pasal kondisi tak sesuai. Pasal Israel dah bagi amaran, Israel pun hantar letterhead, my email pun, Facebook pun dia habang, kalau Malaysia nak buat undang-undang Islam, dia nanti hantar 2 jet bagi Jahanam Bang Putrajaya. Kalau macam tu alasan mereka bagi, tak apa. Ini keselamatan yang penting. Tapi kalau dia bagi alasan, macam mana saya nak buat undang-undang Islam? Nanti kalau saya buat, ni saya duk pakat dengan orang kapiak-kapiak, dia tak mau pakat dengan saya, nanti dia tak bangkah saya alasan ni tak boleh terima. Siapa tak boleh terima? Kita ke ada syariat. Maka selama dia tak buat, dia tak fahamkan rakyat dia Islam, dia berdosa besar di hadapan Allah sebagai pemerintah. Dan wajib para ulama tegur dan bagi nasihat dan bimbing dia, bawa dia kepada pangkai jalan. Ini kerja ulama. Hak duk kerja dengan kerajaan ni duk makan gaji bulan-bulan. Macam saya, kalau saya bercakap lebih atas member ke, pergi ceramah ke, cakap lebih, dia tanya ada tauliah ada duk cakap benda ni. Orang macam kita ni tak boleh cakap, dia tak lepas immunity. Yang boleh cakap ni apa dia? Duk makan elang bulan-bulan. Majlis fatwa, mufti, qadi besar-besar, juru nikah tak boleh lah. Qadi hak besar-besar adalah nala ni. Hak mereka ni jadi figure dalam televisyen. Bila mereka buat ceramah aja, agung bersila. Pemaisuri pun pakai tudung cantik aja. Mereka buat forum aja, ni datuk-datuk, menteri-menteri, Tan Sri, Tan Tin Tun, Ban Bin Bun, ni semua turun duk sah depan. Mereka tu yang kena cakap, bukan kita. Kita duk mengaji je. Kita duk mengaji. Kenapa Islam tak suka sangat dengan nama demokrasi ni? Demokrasi yang kita duk bincang ni, yang penjajah bawa mai kat kita. Maka kita kena ubah takrif dia. Kita kena ubah. Kita tak boleh pakai dah takrif tu. Kerana takrif tu mengongkong pelaksanaan agama. Agama terkongkong. Negeri-negeri yang pakai sistem ni, selama itulah rakyat dia tak faham Islam. Ikhwan, itu kata bin Bas yang kita baca tadi. Masya Allah. Masya Allah, ikhwan. Lagi satu soalan dia buat mai. Lagi berantu. Pertanyaan yang ke-48. Jika dikatakan kepada kamu, apa hakikat pilihan raya? Tak pasal-pasal. Tadi demokrasi lah pilihan raya. Lepas ni Masjid Karua tidak dapat nama. Baca Karua baik kan? Apa duk pergi mengaji tajuk ni? Kata mengaji sunnah. Sunnah lah main tajuk ni. Sunnah lah juga main tajuk ni. Dia kata, dia buat nombor 60 di bawah tu, untuk mengetahui bantahan terhadap syubhat para pemuja demokrasi. Itu dia kata, para pemuja demokrasi. Dia sokong demokrasi ni kira macam rukun iman. Tak boleh kritik dia marah kita. Apa duk kritik demokrasi? Kira demokrasi ni dah jadi kalam Allah. Demokrasi ni dah jadi satu ayat, satu surah daripada 114 surah tu. Lah ni jadi syiah kita ni. Ada 116 surah. Satu nama dia surah demokrasi. Tegur kena marah. Kita komen. Dia kata tengok bodoh. Dia kata kita bodoh. Tengok tak erti. Dia kata kita tak erti. Pasal apa? Tegur. Kita bagi pandangan. Dia kata negara ni demokrasi, ada hak bersuara. Kita bagi suara kita. Dia kata bodoh. Tengok, ini nama dia pemuja dan penyembah demokrasi. Kita tak boleh kritik Islam, tetapi kita boleh bagi pandangan kepada hukum-hukum Islam. Imam Malik kata, Imam Abu Hanifah Nu'man kata sembahyang subuh tak ada kunut. Imam Malik bagi pandangan subuh ada kunut. Imam Syafi'i bagi pandangan subuh ada kunut. Imam Ahmad kata subuh tak ada kunut. Bukan depa kritik dalil, bukan kata depa kritik apa ada kunut tak ada kunut. Depa bagi pandangan. Bagi pandangan tak salah.
Maka ketika bagi pandangan, kita tengok hujah siapa yang kuat. Dia pakai apa sebagai hujah yang dia kata ada kunut? Dia pakai hujah apa yang dia kata subuh tak ada kunut? Hujah tu yang mengangkat pandangan tu jadi kuat. Takkan sampai tak boleh bagi pandangan. Hampa kena bersyukur banyak-banyak kerana demokrasi lah hampa boleh kerja. Habis tu Arab yang duduk di Saudi, sahabat Nabi duduk di Madinah, Abdul Rahman bin Auf jadi tokeh besar mereka pasal demokrasi kan. Hampa jangan duk tegak sangat ni sekular terpimpin. Sekular pun tak boleh tegak, demokrasi pun tak boleh tegak, sunnah boleh tegak. Apa sunnah, apa sembahyang lagu ni, apa jari buat lagu ni, awak tak buat lagu ni. Sunnah boleh tegak pula. Demokrasi tak boleh tegak. Sekular tak boleh tegak. Ini dia duk bagi tahu. Depa yang duk pergi sembah pemuja besar pada demokrasi, pi baca kitab ni, dia kata Tanwir Az-Zulumat bikashfi mafasad wa syubahat. Dia kata pi baca kitab ni, dia bubuh nama Tanwir Az-Zulumat bikashfi mafasad, satu jenis kegelapan punya. Dia bubuh nama kitab tu satu jenis gelap, satu jenis kegelapan ni yang boleh mengangkat segala syubhat-syubhat pilihan raya ni. Maka kamu katakan pilihan raya termasuk sebahagian daripada ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan demokrasi yang bertentangan dengan syariat Allah yang benar. Pilihan raya termasuk salah satu bentuk penyerupaan terhadap orang kafir, dan menyerupai mereka adalah tidak boleh. Ini saya tak mau ulas, saya nak baca dulu, bagi sakit hati dulu, baca. Dalam pilihan raya itu terdapat kerosakan yang banyak dan tidak ada manfaat serta tidak ada faedahnya untuk orang Islam. Antara kerosakan pilihan raya yang paling jelas adalah penyamaan hak, kebenaran dan kebatilan. Penyamaan orang-orang baik dengan orang-orang jahat dengan melihat suara terbanyak, majoriti. Pilihan raya menyempitkan al-wala wal bara, memecah belahkan persatuan kaum muslimin, menebarkan benih-benih permusuhan, kebencian, berkelompok-kelompok, dan menebarkan faham fanatik di antara mereka, kecurangan, penipuan, tipu daya, menyia-nyiakan waktu dan harta, menghancurkan kewibawaan wanita dan meruntuhkan kepercayaan terhadap ilmu syariat dan ilmu ahli ilmu. Dia punya cakap. Dia cakap, kita bagilah pandangan kita nak bagi. Dia kata pilihan raya bagi rosak. Betul ke? Saya tak tahu, saya tak pernah masuk pilihan raya. Saya pun tak pernah bertanding. Sahabat-sahabat ni semua kira duk mengundi tiap-tiap tahun kan. Tiap-tiap tahun dah 5 tahun sekali kan. Ada rosak ke pilihan raya? Tak tahu, jangan sengap-sengap. Dengar. Dia ada rosak. Dia kata apa? Pilihan raya ni buat wanita hilang sifat wanita. Betul tak? Adakah perempuan naik pentas wakwit? Ke perempuan naik pentas buat tangan mati nasyid sallallahu ala, tak ada kan? Perempuan pun wakwit. Ada tak lagu tu? Saya tak tahu, saya tak pernah naik pentas. Dia kata pilihan raya tipu menipu. Ada ke? Dalam negara kita ni adakah pilihan raya tipu menipu? Tu saya pun tak tahu, saya pun tak pernah tengok lagi. Pilihan raya dia kata buat orang ni jadi fanatik, benci membenci sama-sama satu puak tu makin bertambah. Betul ya? Ustaz Nabi Gak pun betul ya? Jadi ni semua pilihan raya mana ikhwan? Pilihan raya British ya? Pilihan raya cara penjajah. Kalau pilihan raya tu kita maksudkan pilih memilih, saya ingat kalau kita ikut cara agama, Nabi wafat semua berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah, tak ada berkelahi apa? Semua pergi ke Saqifah Bani Sa'idah, semua tanya, lah kita nak lantik siapa sebagai khalifah Rasulullah. Nabi dah wafat dah ni, negara ni kena ada pemimpin. Siapa nak jadi? Dia ditunjuk Umar, dia ditunjuk Abu Ubadah, dia ditunjuk Abu Bakar As-Siddiq. Masing-masing bagi dalih pasal apa Abu Ubadah, pasal apa Umar, pasal semua duduk di Saqifah Bani Sa'idah. Akhirnya tengok banyak hujah-hujah Abu Bakar.
Abu Bakar pula, inni qad wulitu wa lastu bi khairikum. Hampa pilih aku ni bukan orang baik. Nah, selesai mayat-mayat Nabi semua, selesai wafat Nabi, bagi mandi, kapan, semayang, tanam semua, Abu Bakar naik sebagai al-khalifatul awal ba'da Rasulullah. Semua bagi satu balak. Okey. Ikutlah. Berapa tahun Abu Bakar perintah? 2 tahun dah. Dalam 2 tahun macam itulah Abu Bakar perintah. Habis. Wafat dia ni Umar pula. Umar lama. Habis. Adakah macam Abu Bakar cakap, tengah Umar cakap dia tu, listen. Ada kalau gitu? Tak ada. Dalam duk listen dia kata Jaws pun ada problem, kucing pun ada problem, ikan pun ada problem. Berapa banyak problem dalam buih. Itu nak cakap listen. Jentik telinga baru tahu. Tak ada. Dia tak ada lagu tu. Nak cakap mah. Tapi ada tutur bahasa, ada dewan bahasa, ada semua. Sampai nak cakap pun tak boleh. Satu orang dipukul oleh anak orang besar. Gubernur Islam tanya, bila yang hang buat dia ni jadi hamba, sedangkan mak dia melahirkan dia sebagai merdeka? Itu anak orang besar pukul anak orang kecil. Gubernur Islam boleh tanya, mentang-mentang bapa hang orang besar, adakah itu lesen untuk hang pukul orang bawah? Dia ni rakyat, mak dia beranak dia sebagai merdeka. Bila dia jadi hamba hang, hampir dabuh tengah belakang dia. Tengok, satu macam punya hak dia bagi. Baghdad, kita baca dalam Ensiklopedia Baghdad, gereja menulis Bible dengan begitu banyak di zaman kemajuan Islam di Baghdad, tapi tak ada siapa masuk Kristian. Kemasukan yang banyak dalam Islam. Syiah menulis buku yang banyak zaman itu, tapi tak ada seorang. Perkembangan Syiah begitu kuat, tak ada. Sampai Syiah kena buat khianat, buka border hudud Baghdad kepada Tartar. Pasal tak berkembang. Kenapa? Ahlus Sunnah memberi hak kepada semua orang. Ahlus Sunnah perkenal barang dia, betul-betul punya perkenal. Tak halang gereja tulis buku, tak halang orang Kristian nak tulis buku, tak halang orang Syiah tulis buku. Hang tulis hang tulis apa yang hang tulis, kami dakwah apa kami nak dakwah. Barang depa banyak, pembeli tak ada. Pasal apa? Pasal Ahlus Sunnah satu mazhab hidup di atas hujah Quran dan sunnah Nabi. Kesemua ini wahyu daripada sisi Allah. Ahlus Sunnah tak takut bagi hak. Satu orang pemimpin, dia nak orang pilih dia kena ada hati yang cukup besar. Yang saya teringat pilihan raya di Iraq, di antara saya pernah tengok lah, saya ada usin kan, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya, semua orang keluar penamaan calon, tiba-tiba diumumkan Saddam Hussein Parti Ba'ath menang tanpa bertanding. Ya, orang suka. Duk tengok pasal apa tak ada orang nak bertanding. Rupanya Saddam Hussein ni bagus dia tak mana. Dia buat penamaan calon, siapa nak masuk parti, nak calon, dia tembak. Dia tembak lagi mati. Siapa nak bertanding dengan dia, dia nak tembak. Jadi bila SPR Baghdad ni buat penamaan calon, tak ada lah persaingan, maka Saddam Hussein menang tanpa bertanding. Nak bertanding apa, kapan mai? Jadi bagus juga, otak tu bagus juga. Jadi tak ada lah pertandingan di sana. Kira tiap-tiap tahun dia duduk menang begitu. Ihfaz Saddam. Allah pelihara Saddam. Allahumma hfaz amama Saddam. Itu keliling Baghdad tu dia. Ya Allah, pelihara Saddam. Pelihara apa? Dia bunuh habis perwakilan. Tapi itu nak abang tu. Satu orang kalau jiwa dia kecil, dia nak jadi pemimpin macam mana? Nak kena bangkit, berucap. Rakyat zaman dulu dengan rakyat zaman lah tak sama. Ilmu, pembacaan, penemuan maklumat
turun daripada langit macam langit ni terbuka. Tekan internet, tekan Facebook, keluar benda rahsia, orang nak kepung, keluar. Rakyat tahu. Masa tu pemimpin jiwa dia kena lebih besar. Kalau dia buat takut, dia buat nak kepung macam ayam bah duk mai, dia gelabah, dia cemas, ayat bah tu nanti sidai dia terlentak. Rosak dia, rosak parti dia, rosak negara dia, rosak bangsa dia, terkubur agama dia. Ini masalah kita duk baca demokrasi dengan pilihan raya. Pasal itu betul ikhwan. Kata saya abang tadi siapa dia? Mawardi kata apa dia? Hirasatu din wa siyasatu dunya bihi. Agama kena mai, agama kena jadi security kepada semua benda ni. Agama kena jadi keselamatan kawal. Nak pilih memilih, kita nak pilih macam zaman Abu Bakar hari tu, tak boleh. Pasal zaman kita berkembang. Nak pilih macam mana? Agama kena kawal. Agama kena kawal dia. Kita nak buang sistem 5 tahun sekali pilih memilih, tak boleh buang. Sebab kita alumni kepada negara-negara Commonwealth. Kita ada MOU masa nak ambil independent hari tu, kena buat pilihan raya. Kita kena buat dengan sistem kawalan agama, bukan kawalan mereka. Apa yang kita boleh buat, kita mesti buat. Apa yang kita tak boleh buat, kita nak buat jadi mudarat, kita serah tawakal pada Allah. Pasal itu ikhwan, pilihan raya ke, demokrasi ke, ada satu benda saya nak abang, cukup penting. Tapi antum jangan cerita ke orang. Apa dia? Dalam tiap-tiap hati orang Islam ni kena ditanam semangat jihadnya betul. Semangat jihadnya betul. Selagi demokrasi ni ada, orang Islam tak tertanam makna jihad. Dia akan faham kata satu parti lawan dengan satu parti, yang tu jihad paling besar. Dia akan faham yang tu. Jihad hak betul-betul Nabi kata man qatala litakuna kalimatallahi al-ulya, dia tak boleh faham. Dia tak boleh faham. Dia bukan nampak syariat Tuhan, dia akan nampak dia punya hizib. Yang ni dia nak tanya kepada kita soalan yang ke-40, 49. Jika dikatakan kepada kamu apa hukum hizib? Hizib ni masuk parti, buat parti. Bolehkah masuk satu parti? Kita buat parti baru, parti Anaconda, buat satu parti Kamjatullah. Nama parti tu tak pernah ada punya di utara dan di selatan, ada di belah Pulau Pinang saja. Buat satu parti Kamjatullah. Nama penuh, nama pendek dia Kamjat. Itu nama penuh. Bolehkah kita buat parti ni? Yang tu kita kena jawab minggu keempat. Minggu keempat. Baca takat ni pun dah semak otak dah. Dah semak dah. Lagu mana dia kita ni dah semak. Nak baca lagi semak duk main ni. Lagi semak duk main. Dia nanti berhenti kat kita sampai soalan ke-50. 50 tu kira dia tutup bab ni, baru dia buka bab baru. Bab macam mana kita nak berfiqh secara sunnah. Yang bab kita baca ni 50 soalan ni semua akidah. Muka surat 50 ke bawah ni mabadi al-fiqh. Apa dia? Kita nak tengok dalam fiqh kita ni, kita nak pakai trust apa? Macam mana yang kata beza fiqh sunnah dengan fiqh tak sunnah? Apa yang kita pakai sampai kita kata baca Yasin tu bid'ah ramai-ramai? Bukan surah Yasin tu bid'ah, itu kalam Allah. Baca dia ramai-ramai, kes tertentu, hari tertentu, percaya tertentu, kita kata bid'ah. Hang berani kata benda tu bid'ah, hang pakai kaedah apa? Yang ni nama dia mabadi al-fiqh. Kita baca dasar-dasar fiqh secara sunnah. Tapi yang nak bagi semua otak lagi 2 soalan tu dah ada lagi. 49, apa hukum buka parti? 50, siapakah kelompok yang paling sesat yang mendakwa depa tu Islam? Depa dakwa Islam tapi depa cukup sesat. Siapa depa tu? Lagi 2 soalan ni kita bacalah sebelum diisytiharkan tarikh pilihan raya lah. Kita pun nak seraya kan. Kita pun nak seraya. Jadi kita kena khatam sebelum pilihan raya, baru bila mai pilihan raya kita ada ilmu.
Ini pasal sunnah ikhwan. Kita duk baca ni semua pasal sunnah Nabi. Jadi kesimpulan apa dia ikhwan kita belajar malam ni? Kita kena ubah makna dan takrif demokrasi. Dan pilihan raya kita kena ubah. Ini adalah tanggungjawab pemerintah, bukan kita. Gabungan di antara ulama dan pemerintah cukup penting. Ulama kena ikhlas menegur pemerintah. Pemerintah ni kena tawaduk kepada Allah, melihat ilmu-ilmu agama. Setiap teguran bawa kepada dalil, pemerintah kena taat. Kalau teguran hawa nafsu, dia buang, tak apa. Ulama baca ayat Quran, baca hadis, bawa tafsir, bawa ni, dia kena ala ra'si wal ain. Terima kasih banyak-banyak saya buat. Selagi tak di atas nama pemerintah, dia tak mau ubah. Kalau 5 tahun dia jadi pemerintah, 5 tahun tu Allah kredit dekat dia dosa belaka. Makin rosak rakyat, makin dia berdosa pada Allah. Itu risiko jadi pemerintah tak mau buat apa yang sepatutnya. Tapi kalau dia buat apa sepatutnya, di hari akhirat dia orang pertama Tuhan nak lindung kepala dia daripada panasnya hari akhirat. Itu kesimpulan kita baca malam ni, tapi jangan cerita ke orang, ini rahsia kita sajalah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.